Fokus utama hari ini. Semua negeri diminta kaji sumber air bawah tanah dan kolam takungan tambah bekalan air mentah. Kes demam denggi di Selangor naik 66%. Dan kerajaan Jepun akan terus sokong usaha jadikan integrasi ASEAN satu kenyataan. Dan saudara, lintas langsung negeri-negeri, kita akan bersama Jovina Jimlajim dari Sabah, Nursila Talaha di Sarawak dan menyusul selepas itu bersama Suzila Idayu Yaakob dari RTM Kelantan. Semuanya seketika nanti. Baiklah saudara, Nasional 5 kami mulakan dengan laporan pertama ini. Menyifatkan kes denggi tahun ini yang terburuk dalam sejarah. 3 kaedah baru diumum Kementerian Kesihatan sebagai langkah terkini pencegahan denggi. Kaedah pertama ialah menggunakan teknik semburan baru iaitu Outdoor Residual Spray ORS yang telah dilaksana pada 11 Februari lalu. Sebagai perintis, ORS dilaksana di 4 lokasi panas di Selangor iaitu Petaling, Hulu Langat, Gombak dan Kelang. Kaedah kedua ialah membekalkan lebih banyak denggi test kit kepada klinik dan hospital bagi mengesan jangkitan di peringkat awal. Lepas itu, ini saya berharap akan membolehkan mereka membuat kajian. Lebih banyak, kalau ada suspect case, they will do the test in their clinic itself. Sekarang banyak mereka suspect, dia rujuk kepada klinik kesihatan. Dan bukan saya cakap mereka jangan rujuk, tetapi bila rujuk banyak case, we also become overloaded with the number of cases. Manakala langkah ketiga yang masih dalam perbincangan ialah penggunaan cat yang mampu membunuh nyamuk. Buat masa ini, pihak kementerian masih berunding dengan pihak pembekal bagi menghasilkan cat tersebut. Kes demam denggi di Selangor terus mencatat peningkatan dengan 12,427 kes direkod sehingga 21 Februari, naik 66% daripada 7,507 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan, Kebajikan Pembangunan Wanita dan Keluarga, Dr. Daroyah Alwi berkata, daripada jumlah kes itu sebanyak 29 kematian akibat demam denggi dilaporkan dalam tempoh berkenaan. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN meminta semua negeri mengkaji sumber air bawah tanah dan kolam takungan bagi menambah bekalan air mentah dalam mendepani fenomena cuaca panas bulan depan. Kerajaan negeri juga disaran mengkaji keperluan pelaksanaan pembenihan awan dengan bantuan Jabatan Meteorologi. Menurut pengerusi SPAN, Datuk Ismail Kasim, SPAN telah meminta semua negeri melalui operator airnya memantau secara rapi kedudukan sumber di empangan dan sungai yang membekalkan sumber air mentah ke loji-loji rawatan air. Jabatan Meteorologi sebelum ini melaporkan Malaysia terutama di kawasan utara pantai barat Semenanjung diramal akan kurang menerima hujan sehingga penghujung Mac depan. Justru langkah itu perlu dalam usaha persediaan berdepan musim kering dan panas. Kerajaan Selangor contohnya melalui Lembaga Urus Air Selangor Luas sudah bersiap sedia dengan kolam takungan air di sekitar Bestari Jaya dan mula mengepam air ke Sungai Selangor apabila paras sungai didapati rendah. Melalui cara itu, paras di empangan Sungai Selangor dan Sungai Tinggi dapat dikawal supaya tidak merosot mendadak. Kerajaan Jepun akan terus menyokong usaha menjadikan integrasi ASEAN satu kenyataan. Ia mengambil kira hubungan ekonomi yang rapat dan Jepun menjadi rakan kongsi strategik kepada ASEAN. Jepun juga akan menyokong sepenuhnya usaha merealisasikan Komuniti Ekonomi ASEAN AEC menjelang akhir tahun ini. AEC penting kerana ia bertujuan untuk mencapai integrasi ekonomi dan daya saing antarabangsa yang lebih luas. Ketua Pengarah Biro Kerjasama Antarabangsa Kementerian Luar Jepun MOFA, Kimihiro Ishikane berkata, negara-negara ASEAN dan Jepun terus menikmati hubungan yang erat dengan kedua-dua pihak berkongsi prinsip dan pandangan yang sama dalam
memastikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran rantau ini. Sejak bertahun-tahun, pelbagai bentuk kerjasama untuk mengukuhkan perkongsian dan meningkatkan lagi hubungan antara Jepun dan ASEAN telah diwujudkan. Katanya integrasi ASEAN akan terus melangkaui 2015. ASEAN merupakan rakan dagang kedua terbesar Jepun selepas China dan destinasi pelaburan ketiganya. Syarikat-syarikat Jepun juga telah menubuhkan lebih daripada 8,100 pangkalan operasi di rantau ini. Manakala keluaran dalam negara kasar KDNK ASEAN meningkat lebih 3 kali ganda daripada $600 bilion Amerika pada 2000 kepada $2.3 trilion Amerika pada 2012. Kimihiro Ishikane berkata terdapat banyak peluang pelaburan di Malaysia. Dengan itu, Jepun akan terus dan sentiasa berharap untuk meningkatkan pelaburannya dalam masa terdekat. Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN dijangka akan mempertimbang dan mengemukakan garis panduan berhubung tugasan merangka pelan dan wawasan ekonomi pasca 2015 untuk ASEAN. Mereka akan berhimpun di Kota Baru, Kelantan hujung minggu ini bagi mengemukakan pelan berhubung pembentukan Komuniti Ekonomi ASEAN AEC menjelang akhir tahun ini. Pemukiman Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-21 bermula 28 Februari ini akan dipengerusikan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Mustafa Mohamad. Ia akan memastikan kesemua langkah teras bagi usaha penyepaduan ekonomi sebagaimana digariskan dalam Pelan Indo-AEC dapat direalisasikan. Dalam satu kenyataan, beliau berkata, cadangan serta kebimbangan berhubung kemungkinan peningkatan dalam sekatan bukan tarif kepada perdagangan di rantau ini akan turut dibincangkan. Malaysia akan turut mendapatkan sokongan daripada negara ASEAN lain berhubung beberapa acara sampingan. Ini termasuk Persidangan Pemulihan Kawal Selia Asia Tenggara, persidangan dan pameran perusahaan kecil dan sederhana, sidang kemuncak perniagaan dan pelaburan ASEAN 2015 dan beberapa sidang kemuncak berkaitan belia dan usahawan muda ASEAN. Susulan kejadian tembak di persimpangan lampu isyarat Jalan Song Ban Keng, Bukit Mertajam tengah hari semalam, Polis Pulau Pinang berjaya menahan seorang lelaki yang disyaki suspek kes tersebut tengah malam tadi. Dia ditahan di rumahnya di Bukit Mertajam. Perkara itu disahkan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pulau Pinang, Datuk Mazlan Kesah. Menurut beliau, hasil risikan dan maklumat awam, lelaki berusia 38 tahun itu ditahan pada jam 12.15 tengah malam tadi. Yang kita beritahu tanggapan dia kawasan Bukit Mertajam di rumah dia. Di rumah dia dan kita rampas senjata pedang samurai. Dan dia juga ada 5 rekod yang lampau. Berkenaan? Ada rekod dadah, ada rekod kekerasan. Datuk Mazlan berkata polis sedang mengenal pasti identiti 3 lagi suspek kes itu dan meminta orang ramai yang mempunyai maklumat tampil membantu siasatan. Dalam kejadian 12.40 tengah hari semalam, 2 beranak cedera selepas ditembak 4 lelaki yang menunggang 2 motosikal di persimpangan lampu isyarat di Jalan Song Ban Keng berhampiran Taman Kota Permai, Bukit Mertajam. Mangsa berusia 21 tahun yang memandu kereta bersama ibunya berusia 43 tahun dalam perjalanan pulang ke rumah selepas selesai menghadiri perbicaraan membabitkan kes dadah di Mahkamah Bukit Mertajam. Siasatan mendapati pemandu kenderaan itu mempunyai rekod jenayah lampau dan pernah terlibat dalam kegiatan kongsi gelap. Hasil bedah siasat ke atas mayat lelaki yang ditemui di kawasan Caruk Temingat Hutan Simpan Tasik Pedu di Padang Terap mendapati mangsa ialah Ong Tek Beng, 26 tahun, berasal dari Bayan Lepas, Pulau Pinang. Pihak polis juga mengesahkan mangsa maut akibat ditikam di bahagian leher menggunakan senjata tajam sebelum mayatnya ditanam dalam tanah. Perkara itu disahkan oleh Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah, ACP Muhammad Nasir Ya. Menurut ACP Muhammad Nasir, hasil bedah siasat yang dilakukan di Hospital Sultanah Bahia Alusta terdapat kesan kecederaan yang serius di bahagian leher mangsa yang menjadi punca kematian. Polis sedang menyiasat motif pembunuhan dan tiada tangkapan dilakukan setakat ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh.
2 hari lalu, sekumpulan pencari madu lebah Kelulut dari Pedu terkejut apabila menemui mayat yang ditanam dalam tanah yang baru dikorek dan ditutup dengan ranting kayu. Mahkamah Tinggi hari ini menetapkan 26 Mei depan untuk mendengar permohonan semakan kehakiman 5 anak jutawan kosmetik Datuk Sosilawati Lawiyah untuk mewajibkan Jabatan Pendaftaran Negara JPN mengeluarkan sijil kematian ibu mereka yang mati dibunuh di Banting, Selangor pada 2010. Penolong kanan pendaftar N. Arun menetapkan tarikh itu di dalam kamarnya dengan dihadiri Peguam Persekutuan Haryati Ahmad yang mewakili JPN dan Peguam Norehan Asmaran mewakili 5 beradik itu. Haryati memberitahu mahkamah juga menetapkan 19 Mei untuk pengurusan kes bagi membolehkan kedua-dua pihak memfailkan affidavit untuk pendengaran kes berkenaan. Pada 24 September 2014, anak-anak jutawan itu memfailkan permohonan dengan menamakan JPN sebagai responden tunggal. Mereka antara lain memohon satu perintah untuk membatalkan keputusan JPN pada 25 Julai 2014 yang tidak mengeluarkan sijil kematian ibu mereka. Dalam surat mereka kepada JPN, 5 beradik itu menyatakan bahawa mereka memerlukan sijil kematian untuk membolehkan mereka mengagihkan harta arwah ibu mereka kepada waris-warisnya. JPN dalam surat bertarikh 25 Julai 2014 kepada keluarga Sosilawati menyatakan bahawa pendaftaran kematian Sosilawati hanya boleh dipertimbangkan selepas pelupusan kes rayuan itu oleh keempat-empat yang dituduh dalam perbicaraan kes pembunuhannya oleh Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan menetapkan 5 hari bermula 18 Mei depan untuk mendengar rayuan kes itu. Sogokan dan ganjaran mewah yang ditawarkan pengedar kebiasaannya berjaya mempengaruhi pelajar menyertai sindiket mereka yang bergerak aktif di laman sosial. Di Kelantan, taktik berkenaan dikesan telah menarik minat ramai golongan remaja sehingga terlibat dalam kegiatan tidak bermoral itu. Dalam tempoh tidak sampai 2 bulan tahun ini, 70 remaja berusia 18 tahun ke bawah ditahan di Kelantan atas pelbagai kesalahan berkaitan dadah. Polis mengenal pasti rangkaian sindiket pengedar itu menggunakan taktik rakan sekampung dan kenalan sekolah yang lebih mengenali mangsa-mangsa dengan lebih dekat dan mudah mempengaruhi golongan terbabit. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Mazlan Lazim, kerana termakan pujuk rayu serta janji kehidupan mewah dengan segera, ramai remaja terjebak dengan kegiatan berkenaan sehingga memusnahkan masa depan. Daripada 70 tangkapan melibatkan remaja tahun ini, 16 orang merupakan pelajar sekolah. Pengedar besar, dia tak kenal semua ni kat sekolah ni. Dia akan gunakan pengedar kecil. Itu sebab pengedar kecil ni lah yang kenal semua ni. Itu sebabnya kita kena full stop kat situ. Kena full stop kat situ. Itu sebabnya kita kena all out lah benda ni. Kepada remaja untuk mengelakkan mereka ni terjumus dalam kegiatan ini. Beliau terdahulu melancarkan kempen Saya Benci Dadah peringkat negeri yang melibatkan 30 sekolah dan 250 pelajar sekitar Kota Baru. 24 pendatang tanpa izin parti berusia antara 18 hingga 50 tahun ditahan Jabatan Imigresen Terengganu kerana pelbagai kesalahan Akta Imigresen. Lokasi tumpuan mereka digempur antaranya di tapak-tapak pembinaan projek rumah mampu milik Teluk Kalong, Kampung Baru Kerteh dan Beris Meraga di daerah Kemaman. Menurut Ketua Bahagian Penguatkuasa agensi berkenaan Ahmad Salih bin Saleh, operasi 4 jam itu bermula pukul 12.30 malam tadi memeriksa seramai 56 pekerja asing. Mana 13 orang telah tinggal lebih masa di Malaysia, manakala 11 orang telah masuk dan tinggal tanpa dokumen yang sah di Malaysia. Dalam seramai 16 orang, seramai 19 orang ialah warga negara Indonesia, 2 orang Bangladesh, 2 orang Myanmar dan 1 orang Thailand telah ditangkap.
Beliau berkata kesemua parti tersebut dihantar ke depo imigresen Ajil Hulu Terengganu untuk tindakan lanjut. Operasi yang dikenali sebagai Op Sapu itu akan terus dilaksana di setiap daerah bagi membendung kemasukan parti secara berleluasa. Selepas ini, anggota penguatkuasa akan melakukan pemeriksaan lanjut di kawasan penempatan pekerja ladang kelapa sawit di seluruh negeri. Ia berikutan laporan penduduk tempatan yang bimbang dengan kemasukan parti ke kawasan mereka. 55 parti ditahan dalam Op Ikrar Jabatan Imigresen Negeri Sembilan di sebuah rumah kongsi ladang getah berhampiran Taman Desa Ria selain tapak projek pembinaan di Bandar Nilai Utama. Ia turut melibatkan penahanan 2 warga Ghana, parti pertama dari benua Afrika yang ditahan di negeri itu. Operasi dinilai itu dijalankan bersama Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA). Pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 dilakukan, meliputi penyalahgunaan pas lawatan, tinggal lebih masa dan tiada dokumen pengenalan diri yang sah. Kebiasaannya kita lihat di projek-projek pembinaan ini kebanyakannya adalah warga negara Bangladesh, mungkin Indonesia, mungkin Myanmar, tapi pada hari ini penemuan warga negara Ghana ini adalah satu perkara yang baru. Lebih masa dan 2 orang warga negara Ghana ini juga didapati telah tinggal lebih masa di negara ini dan kita telah menahan. Meski ada parti yang berjaya meloloskan diri, pihak yang melindungi parti di kawasan tapak pembinaan berjaya dikesan penguatkuasa imigresen. Jika sabit kesalahan, mereka boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 55/E Akta Imigresen 1959 Palang 63. Sementara itu, di Alor Gajah, Melaka, 2 lelaki warga asing yang dipercayai penjenayah maut selepas dilanggar 2 trailer. Kejadian berlaku apabila kedua-duanya cuba melarikan diri daripada pemeriksaan polis di kilometer 216.2 Lebuhraya Plus kira-kira 10 malam tadi. Mangsa yang berusia antara 20 hingga 30-an itu bersama 2 lagi rakan dikatakan cuba melintas Lebuhraya selepas memberhentikan kenderaan mereka di lorong kanan Lebuhraya. Ketua Polis Alor Gajah, Superintendent Muhammad Ismail Muhammad Yusof berkata 2 rakan mereka dapat menyeberangi Lebuhraya itu tetapi mangsa terbabit gagal melintasnya dan dirempuh 2 trailer. Mereka maut di tempat kejadian. Terdahulu katanya 4 lelaki yang berada di dalam kereta itu ditahan anggota unit rondaan bermotosikal URB untuk pemeriksaan di Pekan Alor Gajah. Bagaimanapun mereka bertindak agresif dengan merempuh motosikal seorang daripada anggota URB menyebabkan anggota terbabit mengalami kecederaan. Berikutan itu, sepasukan anggota polis peronda mengejar kenderaan suspek dan membuat kepungan di Plaza Tol Alor Gajah dan Aikro. Istilah jihad seks antara modus operandi mengapa remaja wanita mudah terpengaruh dengan propaganda IS. Bagi fellow Yadim Nasaruddin Mat Isa, walaupun jumlahnya tidak ramai, tetapi jika trend sebegini berterusan, ia sesuatu yang serius. Kekuatan daya tarik. Kalau sekiranya wanita-wanita ini ataupun anak-anak gadis ini datang ke Syria, datang ke tempat medan pertempuran itu, kemudiannya berkahwin dengan so-called mujahidin dan sebagainya, ini satu lagi shortcut, jalan pintas untuk mereka cepat masuk ke syurga. Selain daripada kalau syahidnya mereka di dalam peperangan, tetapi berkahwin dengan mujahidin ini dianggap sebagai satu jihad yang membolehkan mereka itu masuk syurga. Jadi jalan pintas masuk syurga, jalan pintas untuk dapat keredaan Allah, semua ini dalam inverted comma ya, dan sebagainya ini menarik minat. Kepesatan teknologi hari ini menyebabkan golongan yang ingin mendalami Islam tidak merujuk kepada sumber yang sahih, yang akhirnya menyebabkan salah faham mengenai ajaran Islam sebenar semakin menular. Jika tidak dibendung, semakin ramai golongan yang dianggap ekstremis akan bertapak dalam negara. Kumpulan ekstremis ini bukan IS saja. Dan ekstremis, bila disebut ekstremis ini bukan saja di kalangan orang Islam seperti mana yang digembar-gemburkan oleh media sekarang ini. Betul, terdapat sekumpulan kecil orang Islam yang ekstrim, tapi ekstrim juga terdapat dalam agama-agama lain, ya, dalam ajaran-ajaran lain, dalam pahaman-pahaman lain dan juga ideologi lain. Nah, ekstrim saja, ekstrim juga bukan hanya sekadar ekstrim agama, kan? Berbagai lagi bentuk ekstrim timbul dalam masyarakat kita.
Dan di Syria, Menurut Nasaruddin, 3 sebab utama menjadi punca kenapa timbulnya IS. Ia termasuk kerapuhan sistem politik di negara Arab, salah faham terhadap Islam terutama dalam konteks jihad dan juga konspirasi kuasa besar. Beliau menjelaskannya ketika menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia. Melalui media-media sosial. Baiklah saudara, susulan satu gempa bumi sederhana pada 5.6 skala Richter yang dilaporkan berlaku di Laut Sulu Filipina 194 km dari timur Laut Kinabatangan, Sabah pagi tadi. Selain di Kinabatangan, gegaran kuat turut dirasai di Sandakan dan kami difahamkan kira-kira 200 petugas yang sedang berada di dalam bangunan Wisma Majlis Perbandaran Sandakan MOS diarah mengosongkan bangunan oleh pihak keselamatan selepas merasakan gegaran kira-kira pukul 9.30 pagi. Dan berikutan kejadian itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Jabatan Kerja Raya membuat pemeriksaan struktur bangunan. Dan di talian ketika ini, wartawan kami di Sandakan, Muhammad Ku Nurhizwah Ahmad. Assalamualaikum Muhammad Ku. Ya, Waalaikumsalam. Jadi Muhammad Ku, bagaimana keadaan ketika ini? Ya, keadaan di Sandakan ketika ini seperti biasa, yang mana selepas kejadian gempa bumi, penduduk di daerah Sandakan kini kembali melakukan aktiviti harian seperti biasa dan gegaran itu hanya berlaku sementara saja. Dan jadi berapa lama gegaran dirasai? Gegaran dirasai selama 15 saat. Okey. Jadi ada sebarang kenyataan atau pengesahan daripada pihak berkuasa ketika ini? Ya, saya sempat menemu ramai beberapa orang penduduk di Sandakan yang menyatakan memberitahu bahawa gegaran yang dirasai lebih kurang 15 saat itu menyebabkan sedikit cemas di kalangan mereka dan mereka bertindak keluar daripada rumah dan pergi ke kawasan lapang untuk menyelamatkan diri. Dan dalam pada itu, saya sempat menghubungi Presiden Majlis Perbandaran Sandakan, Datuk Insinyur James Wong, memberitahu gegaran itu menyebabkan hampir 200 kaki tangan dan pegawai Majlis Perbandaran Sandakan meninggalkan bangunan dan berkumpul di dataran NPS yang pada ketika itu sedang berlangsung satu majlis mesyuarat tindakan daerah. Dan pada itu juga pegawai Bomba dan Penyelamat Sandakan Tuan Andrew berkata pihaknya menerima panggilan berikutan kejadian itu pada pukul 9.52 pagi dan bergegas ke lokasi kejadian dan mengesahkan keadaan di bangunan itu dalam keadaan selamat dan tidak berlaku keretakan, dan beliau turut mengesahkan keadaan di Sandakan ketika ini dalam keadaan terkawal dan tiada sebarang amaran tsunami dikeluarkan. Baik. Itu sahaja Muhammad Ku dengan laporan dari sana. Ya, itu saya dapat dikongsikan ya. Baik, terima kasih Muhammad Ku. Okey, kembali. Ya, baik saudara, selain Sandakan, gegaran dilapor turut dirasai penduduk di Tawau. Kesan gegaran menyebabkan lebih 300 kaki tangan kerajaan dan orang ramai yang berurusan di bangunan Wisma Persekutuan Tawau bergegas turun meninggalkan bangunan terbabit. Gegaran tu dalam jam 9.35 begitulah saya rasa. Waktu tu di mana? Waktu tu saya di office. Jadi apa yang macam mana boleh rasa begitu? Bergegarlah sedikit. Lepas tu saya pun saya keluarlah dari office kan. Saya tengok ada ramai juga yang keluar ni. Tengok gegaran. Ya, begitulah. Jadi kejadian gempa bumi pagi tadi tu kan, saya rasakan dalam keadaan duduk waktu itu. Lepas tu di pintu ni pun terutama je bergegar begitu. Waktu itu saya dalam tandas. Bila saya keluar, saya rasa berlaku bangunan ni bergoyang macam swing. Kemudian apabila saya tengok staf saya di pejabat sebelah tu, semua berteriakan dan saya masuk ke pejabat saya dan saya tengok TV itu pun TV macam mau jatuh, bergerak. Ramai kaki tangan sudah bergegas turun untuk menyelamatkan diri dan selepas tu kami dengar arahan untuk mengusungkan bangunan. Jadi sekitar pukul 9.30 begitu pagi, memang pertama tengok handphone, tengok macam bergegar pening kan, tapi lepas tu mustahil pula ni gegar pening kan sebab dia bergegar kuat betul.
Sandakan dan Tawau antara dua bandar utama di Timur Sabah yang menerima kesan gegaran selain Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak dan Semporna. Sementara itu, dalam laman web Jabatan Meteorologi menyebut tiada amaran tsunami dikeluarkan akibat gempa bumi sederhana 5.6 magnitud melanda Laut Sulu di barat daya Isabela City, Filipina jam 9.31 pagi itu. Pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan GST April ini mampu mengurangkan 20% kerugian daripada pendapatan ekonomi terselindung berpunca daripada pihak yang mengelak membayar cukai. Timbalan Menteri Keuangan kedua, Datuk Ahmad Maslan mendedahkan berdasarkan laporan Bank Dunia, ia mewakili 30% daripada jumlah keseluruhan golongan yang lari cukai dan tidak pernah melapor cukai di negara ini. Laksanakan GST, 30% itu boleh dikurang jadi 10%. Dengan lain perkataan, GST boleh mengurangkan 20% daripada ekonomi terselindung. Ini satu kebaikan yang amat penting untuk saya kongsikan. Datuk Ahmad Maslan ditemui di Johor Bahru usai Majlis Penerangan GST, Bajet dan isu-isu semasa bersama anggota polis di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor. Sehingga semalam, sebanyak 319,435 syarikat telah mendaftar dengan GST. Angka itu melepasi sasaran awal sebanyak 240,000 syarikat. Tarikh muat turun e-voucher Cukai Barang dan Perkhidmatan GST bagi perusahaan kecil dan sederhana PKS dilanjutkan sehingga 15 Mac depan berbanding tarikh akhir yang ditetapkan sebelum ini iaitu pada 28 Februari ini. Ketua Pegawai Operasi SME Corporation Isham Ishak berkata, keputusan dibuat selepas mengambil kira kesulitan syarikat-syarikat PKS yang berdepan dengan banjir baru-baru ini. E-voucher GST bernilai RM1,000 diperkenalkan sebagai satu kaedah pantas untuk membantu sektor PKS melalui grant bagi membeli dan menaik taraf perisian patuh GST dan membantu mereka bersiap sedia dengan pelaksanaan cukai itu. Setakat ini, lebih 170 vendor telah lulus ujian bagi perisian patuh GST. Kesemua mereka telah menjalani ujian sementara pihak kastam melantik panel berpengalaman dalam GST, bidang perakaunan dan teknologi maklumat IT. Baiklah saudara, seterusnya laporan langsung negeri-negeri. Rakan penyampai di Sabah, Sarawak dan juga Kelantan nampaknya sudah bersedia dengan laporan mereka dan kita mulakan dengan laporan dari Sabah bersama Jovinia. Silakan Jovinia. Terima kasih Nurlela di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Isu Perhimpunan Perislaman bagi pelajar bukan Islam di Sekolah Menengah Kebangsaan Tenem seperti yang tersebar luas dalam aplikasi WhatsApp dan laman sosial adalah tidak benar sama sekali. Sehubungan itu, menurut Pengarah Pendidikan Datuk Jem Alip, satu laporan polis telah dibuat pengetua sekolah tersebut, Siddiq Muhammad, di Balai Polis Tenem pada jam 12 tengah hari tadi. Datuk Jem menyatakan demikian ketika dihubungi wartawan RTM di pejabatnya di Kota Kinabalu. Sambil menafikan perkara itu, beliau berkata isu itu sengaja ditimbulkan pihak yang tidak bertanggungjawab. Sementara itu, menurut pengetua sekolah tersebut, Siddiq Muhammad, laporan polis dibuat bagi menafikan tuduhan tidak berasas yang telah dilemparkan kepada sekolah berkenaan. Pada masa sama, beliau meminta agar semua pihak yang ingin mengetahui kebenaran dalam sebarang perkara, terutama isu tersebut, untuk terus berhubung dengan pihak SMK Tenem. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Sabah berjaya menahan seramai 14 orang daripada 1,524 pemeriksaan di kawasan perairan negeri ini kerana terlibat dalam pelbagai kesalahan maritim setakat Februari ini. Antaranya pencerobohan pantai iaitu menarik pukat tunda di bawah 3 batu nautika dari pantai, menangkap ikan menggunakan bom dan elektrik, pencerobohan kawasan 500 meter dari pelantar minyak serta penyeludupan. Pengarah Operasi Wilayah Sabah dan Labuan Laksamana Pertama Maritim Adam Haji Aziz berkata, walau bagaimanapun kes pencerobohan pantai secara keseluruhannya masih di tahap terkawal, namun pihaknya akan terus mempertingkatkan pengawasan bagi membantras kegiatan tersebut ke tahap paling minima. Kita meningkatkan operasi, pelbagai jenis operasi Op Sejahtera, Op Pluto Timur yang kita pertingkatkan dengan menambah lagi bilangan aset dan juga anggota
Dengan kita meningkatkan lagi pengawalan ke atas pencerobohan nelayan-nelayan tempatan yang menceroboh di kawasan pelantar minyak. Beliau berkata demikian dalam temu bual eksklusif bersama RTM di Ibu Pejabat APMM Wilayah Sabah, Kota Kinabalu. Katanya, setakat ini tidak ada tangkapan melibatkan pencerobohan warga asing, melainkan warga asing yang berpermit bekerja dengan nelayan tempatan. Tegasnya, mereka yang ingkar boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985, Seksyen 26-1 Akta Perikanan 1985, Seksyen 15-1 Akta Perikanan 1985, Akta Kawasan Larangan 1959 dan Enakmen Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah serta Akta Perkapalan Saudagar 1952. Sepanjang tahun lalu, APMM berjaya menahan 261 orang daripada 12,372 pemeriksaan. Kekurangan barangan keperluan harian di pasaran banyak dipengaruhi pembelian panik apabila berlaku spekulasi berhubung status bekalan barangan tersebut. Pegawai Penguatkuasa KPDN-KK Sabah, Anwar Kanari berkata, pihaknya sentiasa mengambil pelbagai kaedah bagi memastikan bekalan barangan keperluan harian sentiasa mencukupi untuk pengguna. Setiap pemborong kita akan pastikan bahawa bekalan itu mencukupi. Dan mungkin ada kelewatan-kelewatan sedikit, tapi untuk maksudnya dikatakan kekeringan itu setakat ini tidak pernah berlaku lagi lah. Melainkan benda itu kalau berlaku panic buying, itu sebab kita nasihatkan kepada para pengguna supaya tidak membuat pembelian panik, sebab setakat ini kita tidak ada apa-apa masalah berhubung dengan minyak masak ni lah. Anwar ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu ketika diminta mengulas berhubung adanya berlaku kekurangan minyak masak dalam paket di Ranau baru-baru ini. Walaupun terdapat peningkatan permintaan barangan keperluan setiap kali musim perayaan, namun orang ramai dinasihatkan agar tidak terpengaruh dengan spekulasi status bekalan barangan terbabit yang dilakukan golongan tidak bertanggungjawab di laman sosial. Sebaliknya, pengguna boleh merujuk terus kepada KPDN-KK di talian 1800-886-800 atau di pejabat KPDN-KK terdekat untuk sebarang maklumat berhubung kepenggunaan. Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Kinabatangan dan Majlis Daerah Kinabatangan MDK digesa lebih telus dan proaktif dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat di daerah itu. Anggota Parlimen Kinabatangan, Datuk Bung Mohtar Radin berkata pihaknya menerima hampir 200 aduan dan rungutan berkaitan penambatan pelbagai bantuan kebajikan kepada penduduk setempat khususnya warga tua yang layak menerima bantuan. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan program membantu rakyat membara Parlimen Kinabatangan di Kinabatangan. Agensi seperti MDK juga disarankan mengambil tindakan menangani masalah kemudahan awam yang mengalami kerosakan dan memerlukan pembaikan. Mengulas mengenai program membara, Datuk Bung Mohtar yang juga pengerusi Felkra berkata, UMNO Kinabatangan akan meneruskan usaha turun padang di semua pusat daerah mengundi dalam Parlimen Kinabatangan bagi mendekati sekaligus berusaha menyelesaikan masalah dihadapi rakyat. Sementara itu, beberapa penambahbaikan akan dilakukan terhadap Pasar Awam Kinabatangan dalam usaha memberi keselesaan kepada peniaga dan pengguna di kawasan tersebut. Timbalan Ketua Bahagian UMNO Kinabatangan, Jafri Arifin berkata, penambahbaikan kemudahan itu termasuk meluaskan kawasan pasar sedia ada selain membaiki pagar pasar itu yang rosak. Beliau ditemui media selepas melakukan tinjauan dalam program turun padang ke Pasar Awam Kinabatangan di Kinabatangan. Mengulas program turun padang itu, Jafri berkata ia akan dilakukan setiap bulan sepanjang tahun ini dengan memberi tumpuan ke kawasan seperti Pekan Kinabatangan, Tongot, Bukit Garam dan Sukau untuk mengetahui masalah dihadapi rakyat. Hadir sama dalam lawatan itu, Pegawai Eksekutif Majlis Daerah Kinabatangan, Muhammad Japar Amit. Sekian berita dari Sabah petang ini. Seterusnya kita bersama Nursila Talaha di Kuching, Sarawak. Silakan.
Terima kasih Javinia di Kota Kinabalu. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kerajaan negeri telah mewujudkan skim pembesaran kampung bagi memberi peluang kepada penduduk mendapat kediaman yang lebih selesa. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, skim ini khusus kepada pertambahan ahli keluarga di kampung-kampung tradisi yang semakin padat. Menurut beliau, skim ini juga akan membolehkan kampung dirancang dengan lebih teratur selain dilengkapi dengan pelbagai kemudahan infrastruktur. Dato' Amar Awang Tengah berucap pada majlis penyampaian surat hak milik tanah kampung tradisi dan lesen pendudukan sementara TOL di Kompleks Sukan Asajaya, Samarahan. Beliau turut menasihati penduduk supaya tidak menjual tanah hak milik mereka kepada orang lain demi masa depan. Pada majlis itu, seramai 81 orang dari 2 buah kampung iaitu Kampung Tradisi Sambir dan Kampung Tradisi Bangkak Semong menerima surat hak milik tanah masing-masing. Sementara itu, penerima surat hak milik tanah berasa bersyukur kerana penantian selama ini untuk memiliki surat hak milik tanah sendiri telah tercapai. Sangat gembira untuk anak-anak kita kan. Terima kasihlah dengan kerajaan. Senang hati senang bah. Ya, senang. Kalau lain pun nanti senang. Ya sebenarnya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada pihak kerajaan dan ketua masyarakat yang dapat memberi surat hak milik tanah dengan kami yang lain itu lah. Syukur alhamdulillah. Setelah 5 bulan beroperasi di Bandar Kuching, Pusat Transformasi Bandar UTC telah memanfaatkan kira-kira 500,000 juta penduduk di Bandar Kuching. Pusat yang dahulunya tempat letak kereta kini menempatkan 47 agensi-agensi kerajaan dan sektor swasta yang membuka pusat kaunter masing-masing sejak September tahun lepas. Antara agensi-agensi kerajaan yang ditempatkan di UTC pertama di negeri ini ialah Jabatan Imigresen, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Pendaftaran serta institusi perbankan. Terletak di tengah-tengah pusat bandar UTC dilihat sangat strategik dalam memberi perkhidmatan kepada rakyat dalam satu bumbung. Semua kerja sangat mudah. Okeylah, lagi pun punya kan ada klinik satu Malaysia. Lagi punya cepat balik ke klinik swasta. Ini yang murah. Best lah sebabnya lagipun tempat kerja saya jauh dekat belakang ni sejak senang lah kalau nak jalan kaki pergi makan ke, lagipun banyaklah perkhidmatan kat sini. Daripada segi kebaikan untuk kemudahan orang awam lah, tapi untuk dia punya keburukan tu sebab kita kena berurusan juga dekat Simpang 3 tu. Jadi sekarang ni kalau boleh kita nak berurusan sini, habis sini ya. Sementara itu, pusat itu akan dirasmikan malam esok oleh Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Kerjasama antara kerajaan dan media penting dalam mempromosikan industri pelancongan tempatan. Menurut Menteri Pelancongan Datuk Amar Haji Abang Johari Tun Openg, ini termasuk mempromosikan keunikan budaya di negeri yang menjadi aset untuk menarik minat para pelancong luar dan dalam negara berkunjung ke negeri ini. Katanya industri pelancongan sangat berpotensi menjana pendapatan negeri selain meningkatkan pendapatan rakyat tempatan. Beliau berucap merasmikan Majlis Malam Apresiasi RTM Sarawak bersama penaja dan pengiklan di Kuching. Program anjuran RTM Sarawak itu bertujuan untuk memberi penghargaan kepada penaja dan pengiklan yang setia dalam menyumbang menjayakan pelbagai aktiviti yang dianjurkan RTM. Sarawak serius dalam usahanya memelihara hidupan liar melalui pelbagai pendekatan. Pemangku pengurus besar bahagian kawasan terlindung dan pemeliharaan Kepelbagaian Bio Sarawak Forestry Corporation, Oswald Bracken Tyson berkata, antaranya ialah mewujudkan 1 juta hektar kawasan terlindung sepenuhnya TPAS di seluruh Sarawak untuk habitat hidupan liar. Jelasnya, setakat ini Sarawak telah mewartakan 832,000 hektar kawasan terlindung sepenuhnya yang meliputi senchuri hidupan liar, taman negara dan rizab alam semula jadi. Ini meliputi 10% kawasan tanah seluruh negeri. Oswald memberitahu demikian semasa sesi taklimat kepada ahli Parlimen Eropah pada sesi lawatan ke Pusat Hidupan Liar Semenggoh di Kuching. Menyentuh mengenai Pusat Hidupan Liar Semenggoh, beliau berkata pusat yang diwujudkan pada 1975 kini menempatkan 22 ekor orangutan.
Kerajaan tidak pernah memandang mudah kenyataan yang dikeluarkan oleh setengah pihak yang mahukan Sabah dan Sarawak untuk keluar dari Malaysia. Malah menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Wan Junaidi Tunku Jaafar, pelbagai kaedah telah digunakan bagi membendung kenyataan itu terus menular dan meracuni fikiran rakyat. Ini termasuk meminda akta hasutan yang akan dibentangkan di Parlimen Mac ini. Jadi maknanya kebebasan itu masih tetap ada. Saluran-saluran untuk orang yang tidak berpuas hati dalam semua sudut berhubung dengan Persatuan Negara ini masih ada. Jadi dengan sendirinya dia tidak akan tertutup. Saluran-saluran tertentu untuk orang bersuara ini tidak akan tertutup. Tetapi garis panduannya ialah janganlah mengatakan okey kita nak bawa Sarawak keluar, bawa Sabah keluar. Bercakap kepada pemberita di Kuching, beliau berkata, apa sahaja ketidakpuasan yang timbul dalam kalangan rakyat boleh diselesaikan dalam berbagai saluran dan bukannya melalui media antarabangsa. Lebih 40,000 tetamu dijangka memeriahkan Majlis Ramah Tamah Tahun Baru Cina anjuran Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS yang akan berlangsung di Dewan Masyarakat MBKS Jalan Padungan Jumaat ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti Datuk Seri Won Soon Koh berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak akan menjadi tetamu kehormat pada majlis tersebut yang memasuki tahun ke-6 penganjurannya. Bercakap pada sidang media di Kuching, Menteri itu berkata majlis ini bagi berkongsi kegembiraan sambutan perayaan itu bersama pelbagai kaum di negeri ini. Sementara itu, Datuk Bandar MBKS Datuk James Chan Kaysin menjemput penduduk Kuching memeriahkan majlis itu. Pelbagai aktiviti telah disusun untuk sambutan tersebut termasuk persembahan tarian Singa, Gendang Cina, tarian oleh Akademi Tarian Kuching dan nyanyian dari artis tempatan seperti Huang Wei Chiu dan Irene Tan. Tetamu juga boleh menyaksikan persembahan bunga api selain menerima angpau dan menikmati makanan percuma. Kawasan hutan berhampiran Taman Tun Bina Bintulu terbakar kira-kira pukul 11.30 pagi tadi. Operasi yang diketuai oleh Pegawai Bomba Kanan 2 Hashim Murshidi telah mengambil masa kira-kira 1 jam untuk memadam kebakaran seluas hampir 1 ekar itu. Menurut Hashim, punca kebakaran masih belum dikenal pasti, namun tidak menolak ada kemungkinan kebakaran berpunca daripada puntung rokok. Kawasan hutan tersebut adalah untuk aktiviti rekreasi di taman itu. Bila sudah setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Seterusnya kita bersama Suzy di Kelantan. Silakan. Pemukiman Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN kali ke-21 yang julung kalinya akan berlangsung di Kota Baru bermula 28 Februari dan berakhir 1 Mac depan dijangka mampu membawa Kelantan ke persada ekonomi antarabangsa. Pengarah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Wilayah Kelantan, Azran Rahman berkata, pemukiman ini mencakupi perihal ekonomi ke arah mencapai gagasan ekonomi ASEAN. Kira-kira 200 delegasi daripada 10 negara terlibat yang hadir nanti diharap dapat menanam modal dan mengambil pendekatan bersama usahawan Kelantan, memperluaskan pasaran serta bertukar produk untuk dipasarkan ke negara-negara terbabit. Jelas beliau, MITI sendiri cukup berpuas hati dan telah bersedia sepenuhnya bagi menjayakan program ini. Kita mendapat kerjasama yang sangat baik daripada kerajaan negeri dan juga jabatan-jabatan persekutuan yang ada di negeri Kelantan. Dan penglibatan semua daripada persekutuan juga amat baik dan kita mengharapkan kali ini Kelantan menjadi venue kita bersama-sama menjayakan dengan memberi yang terbaik. Tunjukkan kepada delegasi Kelantan mempunyai negeri cantik dan budaya menarik serta orangnya baik-baik. Sementara itu, pengusaha industri kecil sederhana IKS yang terpilih mempamerkan produk mereka sempena persidangan itu melahirkan rasa bangga dan menaruh harapan tinggi terhadap pasaran produk mereka ke peringkat negara-negara ASEAN dan global. Dengan ada persidangan ini, dengan otomatik tak payah kita pergi perkenal produk kita ke luar negara. Di sini kita minta semua menteri-menteri yang datang ni dapat tengok sendiri produk keluaran Kelantan. Jadi kami usahawan negeri Kelantan ni amat berbangga lah apa yang dapat diutarakan oleh MITI ni. Jadi ini adalah platform terbaik untuk usahawan negeri Kelantan
pamer ataupun memperkenalkan produk-produk mereka di pesada Asia. Sesuatu yang amat jarang berlakulah sebab Kelantan ni kita negeri yang kecil berbanding dengan Kuala Lumpur dan sebagainya kan. Jadi bagi saya peluang untuk kita peluang yang diberikan oleh MITI untuk kita menyertai ini memberi peluang yang amat besarlah untuk kami memasarkan produk kami. Dalam pameran ini kita fokuskan kepada usahawan daripada Kelantan, yang mana usahawan ini dari segi pemilihannya kita letakkan mereka berdasarkan kepada identiti produk mereka sendiri dan juga potensi syarikat ini untuk dibawa ke peringkat antarabangsa. Bagi usahawan yang tidak terlibat secara langsung di dalam pemukiman tersebut, mereka juga menggarap impian yang terlalu besar ke arah mewujudkan pasaran ekonomi tunggal dengan harapan dapat membawa produk mereka ke serata dunia. Tidak dapat dinafikan usaha keras yang ditunjukkan oleh para usahawan, terutamanya golongan wanita, bukan sahaja ingin menjana pendapatan semata-mata. Bahkan mereka dilihat berupaya melonjakkan nama Malaysia dengan memasarkan produk yang dihasilkan ke seluruh negara. Bagi mereka, apabila Malaysia menjadi pengerusi ASEAN dan negeri Kelantan pula menjadi lokasi penting untuk mesyuarat tersebut, maka peluang yang terbuka luas itu perlu direbut sepenuhnya. Sasaran AEC yang memfokuskan produk tempatan seperti batik dan pembuatan makanan ibarat peluang keemasan kepada pengusaha batik tempatan Siti Nur Azini Yusof 43 tahun yang bercita-cita untuk memperluaskan pasaran batiknya ke serata dunia. Walaupun kini mampu meraih jualan RM10,000 hingga RM15,000 sebulan, namun bagi wanita yang berkecimpung dalam perusahaan batik lebih 10 tahun ini adalah menjadi angan-angan beliau sekiranya batik gerimis yang dihasilkan itu dapat diperkenalkan ke negara ASEAN yang lain. Kalau ada program macam ni lagi, memang saya sokong dan berbesar hatilah. Kalau dapat memperkenalkan lagi ni, lebih maju lagi batik saya ni. Begitu juga hasrat yang dikongsi Cik Khadijah Cik Ahmad 55 tahun yang kini merancang untuk memasarkan serunding resepi turun-temurun dengan lebih meluas di samping menggunakan peralatan mesin yang lebih berkualiti. Jelas beliau, serunding buatan tradisional mampu diubah menjadi lebih mantap dari segi pembukusan dan penlebelan jika produknya diberi peluang untuk menempa tempat menjadi pasaran tunggal. Kalau ada peluang untuk Kak Jo nak buat besar lah. Dari segi gambar. Buku-buku molek, nak buat label. Tidak jauh bezanya dengan pengusaha keropok Wan Yah Muhammad 50 tahun yang berbesar hati sekiranya program yang bakal diadakan hasil usaha Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Muhammad itu bakal memberi manfaat kepadanya. Mana kena lebih itu lagi lah. Cemerlang lagi lah sebab kita orang tin, okey? Buat kerja gini. Lagi soal lagi, bila lagi kita nak kenal produk bila lagi nak kenal produk kita ni. Pengusaha makanan kering Oni Sophia Abdul Aziz 45 tahun pula turut menanam impian untuk memperlebar produk Maruku buatannya secara komersial sehingga menjadi sebutan bagi rakyat negara lain. Sudah berjaya dipasarkan sehingga ke negara Jepun, kini menjadi target beliau untuk mengkomersialkan Maruku ke 8 lagi negara ASEAN, iaitu Brunei, Kemboja, Indonesia, Laos, Vietnam, Thailand, Singapura, Filipina dan Myanmar. Ada pihak yang ingin membantu, kita ingin memang hasrat di hati ni untuk meluaskan lagi pasaran produk Maruku ni ke peringkat luar. Sementara itu, selaku pihak yang bertanggungjawab memantau usahawan IKS, iaitu Pengarah Kanan Wilayah Amanah Ikhtiar Malaysia AIM Ahmad Jusoh, beliau menyifatkan pertemuan Menteri-Menteri Ekonomi di negeri ini amat bertepatan untuk meningkatkan pendapatan usahawan sekaligus memperkenalkan produk-produk tempatan ke negara luar. Sangat bertepatan program AEC kerana membuka ruang kepada usahawan-usahawan kita untuk memasarkan ke lebih luas lagi untuk produk-produk yang diusahakan.
Bagi golongan akademik pula, Perhimpunan 10 Menteri Ekonomi Negara ASEAN dijangka mewujudkan percambahan ekonomi bidangan kepada negara. Menerusi percambahan itu akan menghasilkan pengeluaran secara besar-besaran atau perkembangan industri secara keseluruhan. Menurut pensyarah kanan Universiti Teknologi Mara Kampus Kota Baru, Dr. Zulkifli Mohamad, pemukiman itu dilihat sebagai satu inisiatif untuk membangunkan sektor ekonomi dan mengeratkan lagi hubungan diplomatik serantau. Jelasnya, pemukiman jelas memberi peluang kepada usahawan tempatan untuk memperluaskan pasaran dagangan ke seluruh Asia tanpa dikenakan kadar cukai. Begitu juga sebaliknya dengan negara-negara terlibat. Dengan itu, keseimbangan aliran ekonomi dapat dicapai selain dapat mengukuhkan kemajuan dan kemakmuran ASEAN. Pelaburan ini juga dia amat penting sebab dia akan menggalakkan aliran taburan daripada negara yang kurang produktif kepada negara yang lebih efektif dari segi pembangunannya, dan seterusnya dia akan dapat menyalurkan hasilnya kepada negara-negara member. Bagi Ketua Pusat Pengajian Universiti sama, Profesor Madya Dr. Muhammad Safriya, beliau menjangkakan AEC turut memberi impak positif kepada usahawan dan rakyat. Melalui pertemuan itu, dijangka akan lebih banyak hubungan ekonomi wujud, iaitu membawa kepada pertukaran pasaran antara negara. Ia memberi peluang kepada usahawan menjadi lebih cekap dalam menghasilkan produktiviti berkualiti dengan kos pengeluaran yang sedikit. Bagi rakyat, mereka mempunyai banyak penawaran dalam pasaran. Jadi ini akan membantu lagi usahawan negara kita memperbesarkan lagi saiz pengeluaran mereka dan seterusnya mencapai ekonomi bidangan. Saya yakin semua pihak mempunyai harapan yang tinggi bahawa ASEAN akan menghasilkan satu pelan terkini dalam menetapkan hala tuju integrasi serantau untuk masa akan datang. Sekian paparan dari Kelantan, kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Terima kasih Zuzila dan juga terima kasih rakan-rakan setugas dengan laporan lintas langsung negeri masing-masing. Dan kita ke berita seterusnya. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menawarkan diskaun menarik bagi perkhidmatan trennya khas buat para pengunjung pameran Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia Mata Fair 2015. Pengurus Kanan Pemasaran dan Khidmat Pelanggan KTMB, Muhammad Nordin Kimi berkata, KTMB tahun ini berpeluang menyertai Mata Fair 2015 yang akan berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC pada 13 hingga 15 Mac depan. Diskaun 25% ditawarkan untuk tambang perjalanan penumpang KTM Intercity yang datang ke Kuala Lumpur untuk mengunjungi Mata Fair. Tawaran lain ialah 30 keping kupon diskaun untuk anggota baru atau memperbaharui keanggotaan KTM iCard bagi 30 pengunjung terawal yang mendaftar di gerai KTMB di pameran itu. Selain itu, katanya penumpang juga berpeluang menikmati diskaun sehingga 50% bagi sewaan kos khas, kos santai yang harga asalnya RM3,000 sahala bagi tarikh perjalanan pada 1 April hingga 28 Mei 2015 dan 15 Jun hingga 15 Julai 2015 dengan kapasiti 10 hingga 40 penumpang. KTMB juga menyumbangkan tiket percuma sebagai hadiah cabutan bertuah dan pertandingan yang dianjurkan oleh pengurusan Mata Fair. Kediaman seorang pencari madu lebah di Kampung Buluh Penyumpit Langkawi menjadi tumpuan ramai sejak seminggu lalu selepas dia berjaya menangkap dan membawa pulang seekor pelanduk berwarna putih. Jismani Hassan, 41 tahun, menemui pelanduk yang dinamakan Awang Putih itu Rabu lalu di hutan Telaga Tok Siti, Bukit Teguh ketika keluar mencari madu lebah bersama anaknya. Pelanduk putih yang dipercayai berusia 3 bulan itu memiliki berat kira-kira 500 gram dengan ketinggian kira-kira 17 cm. Jismani memberitahu sejak Awang Putih ditemui, rezekinya bertambah apabila dia sering ditawarkan pekerjaan oleh orang kampung. Awang Putih itu diletakkan di dalam sangkar dan diberi makan daun beremas setiap hari. Pada masa yang sama, Jismani turut berjaya menangkap seekor pelanduk biasa yang kebetulan berada berhampiran pelanduk putih berkenaan.
petang anak saya lah gaduh nak ajak pergi tengok ibu lebah. Pergi sungai lah. Pergi sungai tu jalan nampak dia duduk tengah minum air lah pelanduk ni lah. Lepas tu abah kita main kita buka kita kok dapat. Kita pun buat spare buka lah. Dapat lah. Boro-boro dapat. Tu yang ambil buat balik. Pelanduk putih ini merupakan yang kedua ditemui di Langkawi dalam tempoh 14 tahun selepas seekor lagi ditemui pada 23 Mac 2001 di hutan simpan Bukit Tekoh. Menurutnya lagi, kira-kira 14 tahun lepas, juga datuknya Ahmad Yom yang merupakan seorang peramal perubatan tradisional pula pernah menemui seekor kera putih berdekatan kebun getah di Bukit Temin berhampiran. Baiklah saudara, sekali lagi saksikan tumpuan utama Nasional 5. Semua negeri diminta kaji sumber air bawah tanah dan kolam takungan tambah bekalan air mentah. Kes demam denggi di Selangor naik 66%. Kerajaan Jepun akan terus sokong usaha jadikan integrasi ASEAN satu kenyataan. Baiklah saudara, setakat ini sahaja Nasional 5 edisi 25 Februari 2015. Laporan cuaca selepas ini bersama Pegawai Meteorologi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Daripada corak tiupan angin pada ketika ini, negara kita masih lagi menerima angin daripada arah timuran dengan kelajuan angin sekitar 10 hingga 20 km sejam. Memandangkan kelajuan angin kurang daripada 40 km sejam di kawasan perairan, tiada amaran laut dikeluarkan bagi mana-mana kawasan perairan buat masa ini. Untuk keadaan cuaca semasa pula pada ketika ini di Semenanjung, keadaan cuaca hujan dan ribut petir sedang tertumpu di sekitar negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, di sekitar negeri Sembilan dan juga di sekitar negeri Johor, dan keadaan ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Untuk negeri Sabah pula pada ketika ini keadaan cuaca juga hujan dan ribut petir, terutamanya melibatkan di sekitar bahagian pantai barat dan juga pedalaman, manakala lain-lain bahagian pada ketika ini keadaan cuaca tidak hujan. Bagi wilayah Persetuan Labuan juga pada ketika ini keadaan cuaca tidak hujan. Untuk negeri Sarawak pula pada ketika ini keadaan cuaca hujan dan ribut petir sedang berlaku di sekitar bahagian Limbang, Miri, Kapit, Bintulu, Mukah, Sibu dan juga di sekitar bahagian Sarike, Sri Aman serta di sekitar bahagian Kuching, yang mana keadaan cuaca ini juga dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Sebelum kita kembali ke Angkasa Puri, kita lihat terlebih dahulu tinjauan cuaca untuk sepanjang hari esok.